Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Rombakan kabinet yang telah berlaku baru-baru ini masih lagi hangat dibincangkan oleh pelbagai pihak, termasuklah media-media outlet di luar negara. Dan salah satu daripada channel yang sangat-sangat popular dekat rantau ini, iaitu Channel News Asia, mereka telah menceritakan ataupun telah melaporkan betapa rombakan kabinet ini memang dilihat sebagai satu cara untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk membeli kembali keyakinan orang ramai, terutamanya para pelabur luar, dalam usaha Perdana Menteri untuk memastikan mereka ini kembali datang melabur dekat negara kita ini dan menunjukkan betapa negara ini, kerajaan beliau mempunyai hala tuju dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga, Channel News Asia telah berpendapat betapa Perdana Menteri ada satu peluang keemasan yang telah disia-siakan. Miss opportunity, kata mereka, untuk menukarkan menteri-menteri yang dikatakan sangat-sangat underperforming, ataupun dalam bahasa mudahnya, menteri yang tidak menjalankan tugas dengan bagus, yang memang bermasalah, tidak ditukarkan. Dan antara nama yang telah disebutkan oleh Channel News Asia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah Menteri Pendidikan, iaitu Fadliah Siddiq. Dan inilah dia, Menteri Ekonomi, Saudara Rafizi Ramli. Rafizi Ramli telah dianggap oleh Channel News Asia sebagai seorang menteri yang sangat underperform. Dan bila Perdana Menteri mengekalkan beliau sebagai Menteri Ekonomi, di sini mereka semua tertarik untuk melihat bagaimanakah Rafizi akan cuba untuk menyelamatkan dirinya dan juga untuk mengembalikan reputasi beliau selaku seorang yang ekonomis yang mempunyai pelbagai formula yang memang kita semua tahu satu ketika dahulu. Menyebut tentang formula, tuan-tuan dan puan sekalian, seorang pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya, iaitu Dr. Muhammad Taufik Yaakob, telah menjelaskan betapa kegagalan Rafizi selaku Menteri Ekonomi dilihat sebagai antara punca utama mengapakah rating populariti Kerajaan Perpaduan Madani ini merudum berdasarkan kepada kajian Merdeka Center baru-baru ini, di mana beliau telah memberikan pandangan Rafizi yang satu ketika dahulu dikenali dengan Menteri Formula, di mana beliau semasa menjadi pembangkang memang banyak sangat formula yang beliau keluarkan sampai orang beranggapan, oh Rafizi ni bagus orangnya, kalau jadi menteri ini pasti akan bagus. Tengok-tengok beliau tidak deliver. Kiranya dalam ayat mudah, dia punya hype tu sangat-sangat power, tapi bila sampai ke realiti, memang orang kata apa, sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat menghampakan. Dan kata Dr. Muhammad Taufik, inilah antara punca utama mengapakah rating populariti Kerajaan Perpaduan Madani, rating populariti Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri merudum dalam kajian tersebut. Dan benda ini sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa? Sebab Rafizi ini sampai ke hari ini begitu defiant, mengatakan bahawa beliau telah menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang Menteri Ekonomi. Siap keluarkan report card lagi tu tak tahan. Sampai dikeluarkan report card dekat dia punya social media, mengatakan bahawa inilah apa yang telah saya buat sepanjang saya menjadi Menteri Ekonomi. Tetapi masalahnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah utamanya lah rakyat tak nampak sebenarnya apa yang anda lakukan. Yang rakyat nampak seorang menteri yang tak habis-habis berpolitiking dan yang terkini nak cari gaduh dengan influencers yang menjelajahi pihak pembangkang, iaitu YB Viral. Nak cari gaduh dengan dia, nak ajak berdebat tapi tak hantar surat jemputan, siap nak body shame dan sebagainya. Yang terkini nak saman orang-orang yang menuduh beliau menang tanpa bantuan Melayu dekat Pandan. Ini ke kualiti seorang menteri? Dan inilah yang telah dipertikaikan oleh ramai pihak, betapa Rafizi ini sememangnya gagal dalam tugas beliau sebagai Menteri Ekonomi. Dan apabila kita melihatkan suasana ekonomi kita ini memang sangat-sangat suram pada ketika ini, dengan equity terus dijual setiap minggu oleh para pelabur luar dan juga keadaan ringgit kita yang kembali merudum dan macam-macam lagi hal, memang jelas dan nyata betapa formula Perdana Menteri dan juga formula Rafizi itu sendiri dalam cuba untuk memantapkan kembali ekonomi negara kita ini memang tidak menemui sebarang jalan kejayaan. Jadi memang kalau ikutkan kata penganalisis, ramai yang beranggapan Rafizi lah antara orang yang akan ditukarkan. Tetapi for some reason, Rafizi kekal sebagai Menteri Ekonomi. Mungkin wallahualam sekadar satu tekaan, mungkin ini balasan tindakan Rafizi mengampu Perdana Menteri sejak 2 menjak ini, wallahualam kita pun tak tahu.
Tetapi apa-apa pun rakyat terus memerhatikan dengan minat apakah yang bakal dilakukan oleh Rafizi selepas ini. Adakah beliau hendak mengekalkan sikap defiant beliau, nak berdebat sana, berdebat sini, nak tunjuk konon-konon beliau itu pakar ekonomi tapi sebenarnya habuk pun tarak, ataupun beliau duduk diam, terus buat kerja dan juga hanya fokus kepada tujuan untuk memantapkan ekonomi negara? Kita harapkan macam itulah sebenarnya. Tetapi mengenali para pimpinan Pakatan Harapan ini, rata-ratanya memang jenis politik 24 jam, tak boleh nak disentuh langsung. Salah sentuh kejari sekarang, radio kan datang pukul 3 pagi dekat rumah. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kalaulah mereka ini tak boleh dikritik, kalaulah mereka ini terus tak boleh buat kerja, kalaulah mereka ini terus hendak berpolitiking sepanjang masa, kita sebagai rakyat tak payah cerita banyak, tanya satu soalan ini sahaja kepada mereka. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?